Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-puan semua. Alhamdulillah. Selamat datang ke sesi Facebook Live Midek to You yang dibawakan khas di Facebook Institut Keusahawanan Negara pada malam ini. Jadi tuan-puan semua, sedar tak sedar, Alhamdulillah Midek to You kini berada di dalam minggu yang ketiga kita bersama-sama pada pukul 9 setiap malam. Jadi suka saya ingatkan berkenaan dengan inisiatif Midek to You. Program ini diilhamkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK bersama dengan agensi-agensi bagi menyampaikan maklumat dan tips agar usahawan dapat mampu terus bertahan dan kekal positif dalam tempoh yang sukar ini. Jadi sesi perkongsian ini akan berjalan setiap hari pada pukul 9 malam yang akan dikendalikan oleh agensi-agensi yang telah dikenal pasti di bawah MIDEK. Jadi, tuan-puan semua, inskan bertuah kerana speaker kita pada malam ini bukan calang-calang orangnya. Alhamdulillah, beliau akan berkongsi berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik iaitu kekuatan dalaman teras usahawan untuk bangkit. Jadi bersama-sama dengan rakan usahawan kita yang berada di dalam FB Live kita pada malam ini. Jadi seperti biasa tuan-puan semua, sesi ini akan berjalan selama sejam, di mana speaker akan berbicara terlebih dahulu mengenai topik selama 45 minit. Manakala baki lagi 15 minit, saya akan bacakan soalan-soalan yang diutarakan oleh tuan-puan semua di ruangan komen FB Live dan akan dijawab oleh speaker kita insya-Allah. Jadi jangan lupa tuan-puan semua untuk type soalan tuan-puan semua di ruangan chat di ruangan FB Live kita. Jadi sebelum kita bermula juga, saya mohon jasa baik tuan-puan semua, rakan-rakan kita yang ada bersama kita dalam FB Live hari ini untuk klik butang share, like, share dan komen, tag seramai mungkin rakan-rakan kita supaya lagi ramai boleh join sesi kita pada malam ini supaya lebih ramai boleh dapat manfaat daripada sesi malam ini insya-Allah. Jadi tuan-puan semua, untuk kita bangkit selepas dilanda ujian dan cabaran yang berat, kita memerlukan push factor, iaitu kekuatan. Jadi kekuatan ini boleh datangnya dalam pelbagai bentuk. Sama ada dari dalam diri kita sendiri ataupun dari faktor sekeliling kita. Jadi antara kekuatan utama untuk kita terus bangkit, terutama sekali dalam konteks sebagai seorang usahawan, datangnya dalam diri kita sendiri. Jadi insya-Allah hari ini speaker kita akan berkongsi bagaimana kekuatan dalaman kita boleh dijadikan teras utama dan punca utama untuk usahawan terus bangkit selepas dilanda ujian dan cabaran. Jadi tuan-puan semua, saya pasti tuan-puan semua tak sabar nak berkenalan dengan speaker kita pada malam ini. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu speaker kita yang tidak asing lagi di negara kita. Jadi Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad merupakan seorang motivator dan penulis buku yang tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi speaker kita cukup terkenal dengan penulisan dan juga program-program motivasi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Sihat Baik, Doktor? Alhamdulillah Zuhairi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi menerima jemputan sesi FB Live Midek to You kita pada malam ini. InsyaAllah. Okey Doktor, saya rasa tuan-puan rakan-rakan kita yang dekat FB pun dah tak sabar nak bersama dengan Doktor. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad dengan topik pada malam ini iaitu kekuatan dalaman teras usahawan untuk bangkit. Silakan Doktor. Baik, terima kasih kepada pengerusi kita, host kita malam ni iaitu saudara Zuhairi yang kacak, segak, muda, ganteng. Dan terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi kita dan juga Inscan yang telah pun mengambil inisiatif menjemput saya, dan saya sangat teruja apabila sebut saja Inscan sebab saya sudah banyak kali terlibat dengan program-program di Inscan ini dan memang saya tahu Inscan dan usahawan berpisah tiada. Jadi sebab tu terima kasih juga kepada mereka yang sedang ikuti apa yang sedang kita jalankan pada malam ini, Bistalk kita, iaitu berkaitan dengan kekuatan dalaman teras usahawan untuk bangkit. Okey, jadi saya akan
pergi kepada apa kekuatan yang perlu ada. Ya, sebab bila kita sebut kekuatan dalaman, manusia ni, kita ni terbahagi kepada elemen pertama fizikal kita, elemen kedua spiritual kita, roh kita, elemen ketiga adalah jiwa kita, perasaan kita, dan elemen keempat adalah akal kita. Kita ada 4 elemen sebenarnya. Ya, kita ada 4 elemen. Iaitu kadang-kadang kita tengok mungkin akal, roh, fizikal, tetapi ada elemen yang paling penting iaitu elemen jiwa, iaitu perasaan. Ya, manusia kalau tidak ada perasaan maka itu bukan manusia lah namanya. Okey, dan insya-Allah kita akan bincangkan bagaimana untuk kita bina kekuatan dalaman dan untuk kita bangkit daripada ujian yang telah sedang kita lalui ini. Bukan telah, sedang kita lalui ini. Saya tahu ramai di antara kita yang hilang pekerjaan, yang bisnes tak dapat nak dijalankan seperti biasa, yang sudah kembali kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Baru-baru ni saya order makanan Terengganu. Saya ni orang Terengganu, makanan Terengganu daripada kawan. Dia kata apa? Dia kata dia dulu terlibat dalam bisnes pelancongan, dan dia kata tahun 2019 dalam akaun dia ada 3.5 juta tunai. Tunai ya, kita tak boleh sebut pasal aset-aset yang lain. Dia kata kat saya ni, dia kata ada 3.5 juta tunai pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 tak sampai RM100,000 sahaja yang tinggal. Kalau dia duduk saja-saja, dia kata dia tak buat apa-apa, jawab, dia tak tahulah apa nak jadi. Sebab apa? Dia baru beli bas, dia baru dia beli barang-barang untuk tujuan membesarkan industri pelancongan dia, tetapi terkena dengan pandemik. Jadi dia bukan keseorangan. Kita semua yang ada dekat sini pun terkena, tuan-tuan terkena. Saya juga terkena. Ya, bila kita tengok dari segi industri, yang terkena adalah training, latihan. Yang mana apabila kita dah tak boleh bersemuka, maka tak boleh nak buat latihan seperti biasa. Yang boleh kita buat seperti mana yang sedang kita jalankan ini, iaitu secara online, ya, insya-Allah. Okey, jadi kita nak bincang-bincangkan tentang topik kita lah pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kekuatan dalaman teras usahawan untuk bangkit. Okey, jadi apakah yang dikatakan kekuatan dalaman dan sebagainya? Saya dah sediakan beberapa slide untuk saya bincangkan dengan tuan-tuan, dan saya harap kita santai-santai saja, tak perlu nak serius sangat. Ya, topik ni bila kita duduk malam-malam ni dekat rumah sambil dengar-dengar, saya tahu ada yang sambil dengar sambil berbaring je. Sebab apa? Tuan-tuan tengok dekat FB Live ni tak payah nak buat macam saya, duduk depan kamera dan sebagainya. Okey, kita tahu bahawa kita sedang berdepan dengan apa? Dengan COVID. Dan kita tahu kita berdepan dengan pandemik. Dan kes kalau tak silap saya hari ini dah beberapa hari dah mencecah 5 angka, lebih pada 10,000, 10,000, 11,000, 13,000. Dan kita naik gerun mendengar apa ni angka-angka yang ada. Tapi itulah dia cabaran, realiti yang terpaksa kita hadapi. Jadi macam mana kita nak berniaga seperti biasa yang kita berniaga? Kalau begitu keadaan yang tidak selamat dan sebagainya, maknanya kita kena betul-betul serius, total lockdown betul, kena betul-betul jaga SOP betul-betul, ya. Yang mana belum vaksin pastikan dapatkan 2 vaksin, kena buat segala bendanya, tak boleh kata tidak dan sebagainya. Tetapi kita fikir dari satu sudut, kenapa Allah izinkan semua ini berlaku? Sebab Allah tidak pernah melakukan sesuatu perkara itu dengan cara sia-sia. Allah tak buat kerja sia-sia, manusia buat kerja sia-sia. Tetapi Allah tak pernah buat kerja sia-sia. Apabila Allah benarkan, izinkan sesuatu itu berlaku, ada sebabnya. Bila kita tahu kita berdepan dengan ujian, ya, ada ketikanya kita berdepan dengan ujian kerana Allah nak tingkatkan darjat kita, iman kita, sebab sememangnya itu janji Allah. Jangan kita kata kita ni sudah pun beriman selagi kita tidak diuji. Jadi hari ini adalah saat semua orang diuji, satu dunia diuji. Jadi kita kena faham dan kita kena terima juga kadang-kadang apa yang Allah datangkan kepada kita sebab lalai kita, dosa-dosa kita. Ya, bila ada pendosa di dalam sesuatu, di satu-satu tempat, di satu-satu daerah, di satu-satu negeri, bila Allah nak turunkan ujian, Allah nak turunkan bala, bencana, apa saja yang Allah nak turunkan, semua kena. Tak kira kecil, besar, tua, muda, semua kena. Dan kadang-kadang Allah berikan kita satu musibah, kita rasa musibah itu besar. Tetapi sebenarnya ada musibah yang lebih besar.
Cuba kita tengok contoh misalnya hari ini kita kena berdepan dengan COVID. Sejak tahun lepas sampai tahun ini kita tak boleh berniaga seperti biasa, tak boleh bekerja seperti biasa. Maknanya kita kena terima hakikat yang kita ni berdepan dengan satu pandemik. Baik, dalam keadaan kita terima macam tu, kita masih bernasib baik. Bernasib baik apa sekurang-kurangnya, ya kita boleh juga ambil inisiatif total lockdown. Duduk di rumah, okay, duduk di rumah sekurang-kurangnya masih selamat lagi lah. Sebab apa? Kalau kita duduk di rumah, kita tak jumpa orang, insya-Allah tak adalah COVID-19 ni menular kepada kita. Dan tak adalah nak menular kepada kita kecuali kita jumpa orang. Dan kalau jumpa orang pun kita jaga SOP, kita pakai 2 lapis mask, kita pakai hand sanitizer, kita balik rumah, kita cuci, buka baju, mandi terus, kan? Kita jaga jarak. Kita masih ada cara untuk kita mengelak. Kalau nak kena juga itu sudah ditakdirkan. Tapi ada lagi usaha untuk mengelak. Cuba kita bandingkan dengan tahun 2000 dulu apabila Aceh dilanda tsunami. Kan? Macam mana dengan sekelip mata semua kawasan menjadi padan jarak, padan terkukur. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira miskin, tak kira kaya, tak kira yang berilmu, yang tak ada, yang jahil, tak kira yang beramal ibadah dan tak kira pendosa. Semua kena sapu belaka. Tak boleh nak elak, kan? Memang kena. Jadi kita rasa pandemik ni dah cukup besar. Cuba kita fikirkan negara-negara yang dihantar oleh Allah gempa bumi, yang dihantar oleh Allah puting beliung, yang dihantar oleh Allah letusan gunung berapi, ya, tsunami. Maka kita ni sebenarnya masih lagi kena bersyukur. Sebab apa? Sekurang-kurangnya ada lagi cara-cara untuk kita mengelak daripada terkena daripada COVID-19 ini. Jadi Allah bagi musibah itu ada sebabnya. Dan kadang-kadang Allah tarik sikit je nikmatnya. Kan? Kita masih ada nikmat yang lebih banyak. Mungkinlah Allah tarik nikmat bila kita tak boleh bisnes seperti biasa, kita tak boleh bermewah-mewahan seperti biasa. Kan mungkin hari ini kita sampai ke tahap macam ada baru ni sampai kepada saya makan nasi dengan garam je dah. Kan? Sebab tak ada income, langsung tak ada income ni. Tetapi disebabkan negara kita ni masih dalam keadaan aman, masih dalam keadaan ramai yang membantu dan sebagainya, masih boleh makan. Masih boleh makan. Jadi oleh sebab itu, kita kena fikir positif bahawa setiap yang datang itu ada hikmahnya yang tersendiri. Ya, ada hikmah yang tersendiri yang kita kena cari apakah hikmah tersebut. Ya, baik. Dan begitu juga sebenarnya Allah beri kita ujian ni sebab apa? Sebab kalau tidak, selama ni kita berjaya, kita kaya, kita ada duit, ada yang sampai juta-juta duit, kita rasa seolah-olah kitalah yang hebat. Kan? Kerana usaha tangan kita lah kita dapat, kerana kita buatlah kita dapat, kerana asbab diri kita lah kita kaya raya, kita dapat untung dan sebagainya. Sehinggalah apabila Allah tarik nikmat berbisnes seperti biasa, barulah kita terfikir, barulah kita merintih, sedar tak tuan-tuan, barulah kita solat kita lebih khusyuk, barulah kita bangun solat malam, barulah kita berdoa pada Allah, barulah kita menitis air mata. Kalau tidak selama ni kita rasa apa? Kita rasa kita dah hebat dah. Kan kita rasa kita dah hebat kan, tapi bila Allah kenakan kepada kita macam ni, barulah kita sedar bahawa kalau Allah nak tarik nikmat, Allah boleh tarik dengan cara tiba-tiba. Allah boleh tarik segera. Allah boleh tarik serta-merta. Jadi kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Ya, Allah berikan ujian kepada kita, tanda Allah sayang kita. Dan apabila Allah berikan ujian kepada kita sebab apa? Sebab Allah nak buka peluang untuk orang lain lakukan kebaikan kepada kita. Jadi sebab itulah Allah berikan ujian kepada kita. Okey. Jadi sebelum kita pergi dalam kekuatan kita ni, kita faham dulu tentang minda kita. Okey. Tadi saya berikan sikit pendahuluan tu tadi tentang kekuatan supaya kita melihat pandemik ini dari sudut spiritualnya, iaitu Allah nak kita dekat kepada dia. Allah sebenarnya tak bebankan kita kecuali setakat apa yang kita memang mampu. Ya, Allah dah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 286 kan, iaitu Allah takkan bebankan hamba-hambanya kecuali apa yang memang kita mampu nak pikul. Jadi oleh sebab itu kita kena terima. Baik. Antara kekuatan dalaman yang Allah beri kepada kita apa dia? Akal kita, fikiran kita, minda kita. Untuk kita berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Satu kajian dibuat kan, oleh American
National Science Foundation. Dia buat satu kajian pada tahun 2005 dulu. Dan dia dapati manusia ni secara purata berfikir sebanyak 12,000 kali ke 60,000 kali sehari. Ada kira orang yang paling malas berfikir pun dia tetap berfikir 12,000 kali. Dan itu paling malas fikirlah. Tapi orang yang rajin berfikir, okey, dia berfikir sampai 60,000 kali. Secara purata inilah manusia berfikir. Dan dia buat kajian juga bahawa 85% daripada apa yang kita fikir adalah negatif. Kita fikir 80% negatif. Dan menariknya 95% apa yang kita fikir benda yang sama, benda yang berulang-ulang. Maknanya bila kita fikir itu benda sama je. Nak makan apa, nak pakai apa, nak pergi mana, nak tengok movie apa, nak sembang pasal apa, kan? Cuba tuan-tuan dan puan-puan, kita perhati betul-betul, kita perhatikan. Kalau kita hari-hari kita jumpa, kita bercakap, ialah sekarang ni mungkin semua orang duduk rumah. Kalau kita duduk di luar rumah ataupun kalau kita ber-WhatsApp, kita walaupun tak keluar, kita masih boleh berkawan, kita boleh bertemu orang. Okey, dalam circle-circle WhatsApp kita, sosial media kita. Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan sungguh. Kita bercakap dengan kelompok yang sama. Kita berada dalam circle yang sama. Kita jumpa dengan orang yang sama. Kita sembang perkara yang sama. Ya, kita jarang sekali nak keluar daripada zon selesa kita. Jadi sebab itu bila kita tak keluar daripada zon selesa kita, kadang-kadang kita tidak bertemu dengan solusi-solusi penyelesaian yang orang lain telah pun temui. Kan? Orang lain ada penyelesaian, kita yang tak jumpa penyelesaian. Orang lain dapat keluar daripada masalah, kita mungkin kekal dalam masalah. Sebab apa? Sebab kita berada dalam kitaran yang sama, kita fikir negatif, kita selalu 95% saya kata tadi fikir benda yang sama secara berulang-ulang. Okey? Baik. Jadi ini yang dikatakan sebagai mindset ni. Apa dia mindset? Mindset ni adalah satu cara fikir. Ya, cara fikir yang akhirnya cara fikir inilah yang membentuk sikap, membentuk tingkah laku dan membentuk tindak balas. Tindak balas kita terhadap sesuatu perkara, sesuatu peristiwa, terhadap apa yang orang buat kat kita, terhadap apa yang orang kata kepada kita, terhadap apa ujian-ujian yang datang kepada kita, bagaimana kita bertindak balas. Kan? Ada orang bila datang saja masalah, dia mula pasrah. Dia mula kata, oh tak ada apa yang aku boleh buat, habis aku lepas pada ni. Ini sahaja benda yang aku tahu buat, ini sahaja kerja yang aku tahu lakukan. Bisnes ini sahaja aku ada, aku tak boleh buat benda selain itu. Tetapi bagi orang yang tidak akan menyerah, dia tak akan menyerah begitu saja. Jadi otak dia akan berfikir, kan, apa yang orang lain buat? Apa yang aku belum buat? Apa cara yang orang lain keluar daripada pandemik ini? Yang mana kenapa aku tak ikut cara mereka? Jadi sebab itu dalam hidup kita, kita kena ubah cara fikir kita. Kita kena ubah mindset kita. Sebab apa? Sebab kita fikir benda yang sama. Jadi macam mana kita nak ubah mindset kita ni? Nak ubah mindset kita ni, yang pertamanya sekali, yang kita perlu faham ialah kita kena dedahkan kepada diri kita dengan individu-individu, orang-orang yang tak pernah kita nak campur sebelum ni. Kan? Kadang-kadang kita tak pernah nak ubah circle kita. Jadi sebab tu kita tak pernah tahu apa yang ada pada orang lain. Jadi sebab itu cuba berada dalam circle yang baru, cuba buat kawan dengan orang yang baru, terutama mereka yang berjaya ya keluar daripada masalah pandemik ini. Kita berkawan dengan dia, ya, bukan sebab mereka ni kadang-kadang mereka ni ada projek, mereka ni kenal ada kabel, mereka kenal VVIP, mereka dapat dana. Tidak. Saya kenal ramai orang yang mana keluar tanpa bantuan sesiapa, tetapi mereka ubah cara mereka berbisnes, cara fikir mereka. Dan insya-Allah hari ini memang saya ada slide tentang apa yang perlu kita fikirkan untuk berubah daripada cara fikir yang lama, dan kita dapat mungkin lihat peluang-peluang dalam bentuk yang baru. Slide ini ada saya sediakan untuk tuan-tuan. Tapi sebelum tu kita kena belajar daripada kisah beruang. Belajar daripada kisah beruang ni. Apa dia? Beruang ni, dia pandai tau. Bila dia nak makan, dia akan pergi cari aliran air
yang sempit. Maknanya sungai ni daripada besar dia jadi sempit, dia jadi kecil kan. Jadi dia pergi dekat aliran air yang sempit sebab dia tahu di situ mudah untuk dia tangkap ikan. Dia akan mudah tangkap ikan sebab ikan akan lalu dekat situ. Dia hanya tunggu saja masanya, kemudian ikan lalu dia akan tangkap. Satu hari dia tangkap dapat ikan kecil. Kecil. Yang biasa dia dapat ikan besar kan, macam gambar tu dia besar lah tu kan. Tapi satu hari dia dapat ikan kecil. Jadi ketika dia nak telan ikan kecil ni, maka ikan tu pun kata kepada beruang. Dia kata, wahai sang beruang, sabar dulu. Kau jangan makan aku dulu. Jadi beruang tu kata, kenapa? Sebab cuba kau jadi cerdik sikit. Kata ikan ni, anak ikan ni kata, cuba jadi cerdik sikit. Aku ni anak ikan sahaja. Kalau engkau telan aku kenyang pun tidak. Kan? Cuba engkau tunggu beberapa tahun yang akan datang. Kau lepaskan aku, beberapa tahun yang akan datang, aku besar. Bila aku dah besar, engkau tunggu kau makan, kenyang kau makan. Jadi buat apalah engkau makan aku hari ni? Kau lepas saja aku sebab tak membawa manfaat kepada engkau. Maka si beruang pun tanya kepada anak ikan. Wahai si ikan. Kau tahu tak macam mana aku boleh jadi besar macam ni? Ikan kata, aku tak tahu. Sebab aku ni tak pilih rezeki. Yang besar aku makan, yang kecil aku telan. Maka tak dapatlah ikan tu nak lepaskan diri dia kena telan. Baik, jadi dalam konteks ini kita sebagai usahawan, sekarang ni kita tak boleh nak pilih rezeki. Ya, kita kena datang, yang besar datang kita makan, yang kecil datang pun kita kena telan. Kadang-kadang sementara nak tunggu yang besar ni, kita kena telan yang kecil-kecil dulu. Kena telan yang kecil-kecil dulu untuk menampung kehidupan kita hari-hari itu tadi. Kan? Jadi kita kena jadi macam beruang. Kita bersyukur. Meskipun rezeki itu tak lumayan, bersyukur. Dan tetapi yang paling penting, kita kena tahu kat mana lubuk dia. Kan? Kalau kita tunggu anak ikan, kita tunggu ikan, bukan pada lubuknya, tak datang juga ikan tu. Jadi kita kena tahu di mana lubuknya. Ya, baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, mari kita lihat satu garis masa. Ya, garis masa. Kenapa ada orang berbeza daripada orang yang lain? Okay, kenapa ada orang berbeza? Seorang dengan seorang yang lain kenapa berbeza? Orang yang berjaya, dia bukan sekadar ada matlamat tau. Goal tu kan matlamat. Kita selalu belajar tentang goal setting. Kalau kita pergi program-program keusahawanan, kita diajar tentang menetapkan matlamat, goal setting. Okey, dia suruh kita tetapkan matlamat itu menggunakan smart system. Iaitu pertama dia kata kita ni kena set matlamat kita kena spesifik. Kita kena tahu apa yang kita nak. Tak cukup dengan kata nak berjaya, kena nyatakan nak berjaya apa itu kejayaan pada kita. Kalau nak untung banyak mana? Nak 5,000 sebulan, nak 10,000 sebulan, nak 100,000 sebulan, kena sebut. Itu bila kita buat goal setting. Maknanya dia nak kena nampak benda tu. Okey, baik. Tetapi outcome adalah different. Outcome ni dia bukan setakat goal setting tau. Okey, sebab itu ramai orang bila dia ada matlamat, dia letak goal, tapi dia tak buat apa-apa. Dia letak goal, dia ada matlamat ni, tapi dia tak bertindak, dia tak berubah pun, tak berganjak, tak bergerak pun, kan? Tetapi berbeza dengan orang yang nampak outcome. Orang yang nampak outcome dia berbeza. Dia adalah orang yang bila dia pejam mata, dia nampak diri dia dalam garis masa. Di masa depan, 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, dia nampak siapa dia atas garis masa itu. Dia terima hakikat, ya, tahun ini aku susah, tahun ini aku tak ada apa-apa, tahun ini aku berdepan dengan pandemik, tahun ini aku mungkin berdepan dengan bankrupt sekalipun, misalnya kan. Sebab itu keadaannya. Dapat moratorium aku ambil, apa semua aku ambil. Tahun ini, bagaimana 3 tahun akan datang? Bagaimana 5 tahun akan datang? Bagaimana 10, 20 tahun akan datang? Orang berjaya adalah orang yang nampak exactly apa yang dia nak buat. Sebab itu saya selalu kata pada orang, kita cuba kais pagi, makan pagi, cari rezeki dan sebagainya. Jangan sampai kita lupa persediaan kita untuk menyambut keadaan apabila pandemik sudah selesai.
Maknanya tadi apabila kita dah tak berdepan dengan PKP lagi, semua orang dapat vaksin, kita dah tak ada masalah COVID lagi, ya, kita dah balik kepada kehidupan biasa. Kalau ketika itu baru kita nak bermula, kita terlambat. Kita kena buat perancangan, kita kena buat percaturan, ya, kita kena atur strategi daripada sekarang, yang mana kita dah menanti saja, tunggu saja. Buka saja pintunya, kitalah orang yang pertama keluar dan merebut setiap peluang yang ada. Jadi sebab tu, waktu-waktu pandemik, selain daripada kita mungkin berpuas hati, bersyukur dengan rezeki yang datang kepada kita walaupun sedikit, walaupun kecil, okay? Tapi waktu ini, gunakan waktu ini untuk belajar. Gunakan waktu ini untuk bersedia apabila pintu dibuka nanti. Gunakan waktu ini untuk mengatur strategi. Jadi sebab itulah penting waktu ini, dan gunakan waktu ini untuk kita membina rangkaian network orang yang kita kenal. Siapa yang boleh bantu kita? Maka inilah perancangan yang perlu kita lakukan sekarang sebagai persediaan apabila pintu dibuka. Apabila garis untuk memulakan larian di whistle ditiup nanti. Jadi sebab tu, okey, kita kena nampak, pejam mata nampak, aku 10 tahun akan datang siapa aku. Apa yang ada hari ini, sebab masalah tak kekal. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah tidak pernah kekal. Cuba kita lihat siapa kita apa masalah kita 5 tahun yang lepas. Kita tak boleh nak bayar sewa kereta ke? Tak boleh nak bayar bulanan kereta ke? Kita tak boleh bayar sewa pejabat ke? Okey. Apa masalah kita 5 tahun yang lepas? Yang paling terbeban sekali masa 5 tahun yang lepas. Dan kebanyakan selepas 5 tahun, masalah tu dah tak ada dah. Jadi sebab itu, masalah tak pernah kekal sebenarnya. Time heal everything. Masa akan memberikan kesembuhan kepada semua perkara. Jadi oleh sebab itu, kita kena bersedia apabila sudah sampai masanya untuk kita memulakan larian. Okey? Baik. Mari kita tengok. Siapa tahu kenapa tempat mandi ni dipanggil jacuzzi? Siapa tahu? Ya. Kenapa tempat mandi ni dipanggil jacuzzi? Ramai orang tak tahu. Semua orang panggil jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi. Baik, dia ada cerita di sebalik jacuzzi ni. Ini nama orangnya, Roy Jacuzzi. Rupanya jacuzzi ni, okey, diambil daripada sempena nama orang yang memulakan idea jacuzzi yang ada pump dan ada hot water system ni. Dan sebenarnya kalau kita tengok, dia ni sebenarnya kebetulan pada tahun 1950-an yang mana sepupu dia sakit. Kan? Sepupu dia sakit dan sepupu dia ni ada arthritis. Jadi kena mandi dalam bekas air yang begitu, yang perlukan hot water, yang perlukan pump dan sebagainya. Maka dia buat di sebuah ladang ni, dia buat, okey, dia tak panggil jacuzzi lah masa tu kan, dia panggil tempat mandian tu. Dia buat tempat mandian, bathtub tu, dia buat bathtub tu, okey, yang special kerana sepupu dia ni memang sakit. Dan hampir 10-12 tahun selepas itu, barulah dia mula datang idea untuk apa? Idea untuk mula mencipta jacuzzi. Dan mula popular di Amerika, di kalangan bermulanya dengan rumah-rumah orang kaya-kaya. Dan akhirnya kepada rumah biasa-biasa, semua orang nak ada jacuzzi. Dia jadi satu lifestyle. Jadi lihat bagaimana idea yang asalnya mungkin tak memberikan apa-apa makna, tetapi kemudian menjadikan dia seorang jutawan. Sampai satu dunia panggil benda tu jacuzzi. Sebenarnya jacuzzi ini adalah sempena nama Roy Jacuzzi, family jacuzzi ini. Ya. Jadi oleh sebab itu, ini adalah contoh. Kadang-kadang kejayaan tu dia tak datang hari ini. Kita pandemik hari ini, kita COVID hari ini, kan? Tetapi dia akan datang kemudian. Cuba kita lihat pada peringkat awal COVID. Pada peringkat awal COVID, bagaimana ya apabila orang ambil peluang, ya buat mask, kan? Orang ambil peluang, okey, botolkan hand sanitizer, orang ambil peluang untuk berniaga benda-benda yang diperlukan.
Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ingat bahawa ujian yang datang kepada kita ni adalah satu ujian yang memerlukan kita untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Baik, mari kita tengok. Ini adalah satu hakikatnya. Setiap kali ada krisis ekonomi, akan lahir jutawan baru. Akan lahir jutawan baru. Setiap kali berlaku krisis ekonomi, lahir jutawan-jutawan baru. Baik, jutawan baru ni siapa dia? Orang yang jadi jutawan adalah pertamanya sekali orang yang pantas menerima hakikat. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Ada orang dari tahun lepas kena pandemik sampai tahun ni masih lagi merintih, masih lagi merungut. Kan? Masih lagi salahkan orang lain. Masih salahkan pihak-pihak yang tertentu. Dia salahkan semua orang. Dan satu-satunya yang dia tak salahkan adalah dirinya sendiri. Ada orang yang lambat terima hakikat. Samalah misalnya, kalau katalah kita ambillah kata ada seorang isteri kematian suami, kita kata. Katalah isteri ini bergantung kepada suaminya 100% sebagai orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Dia tak pandai apa-apa ni. Ya, nak meniaga, tak pandai kerja, tak ada. Dia tahu je duduk rumah, jaga anak, jaga suami. Itu je dia tahu. Sebab dia dah selesa, dia dah senang. Suami dia balik, bawa balik makan, bawa balik pakai, bagi duit tiap bulan, dia tak ada perlu fikir apa-apa. Semuanya suami dia tanggung. Dia bergantung 100% pada suaminya. Tiba-tiba sampai berita yang tidak disangka-sangka. Katalah suaminya pergi dalam sekelip mata tanpa dia bersedia. Dia tak bersedia. Tiba-tiba dia kehilangan suami. Baik. Ada orang bertahun-tahun masih belum dapat menerima hakikat bahawa dia tak ada suami. Ada orang kan yang mana dia lihat mata anak-anak ni, dia kata tak boleh. Aku kena buat sesuatu. Aku kena bekerja, aku kena membanting tulang, aku kena bertanya sana dan sini. Aku kena usahakan. Maka dia terima hakikat bahawa dia dah tak ada suami dan dia kena lakukan sesuatu. Kan? Jadi oleh sebab itu, lagi pantas kita terima hakikat, maka lagi pantas kita akan bertindak sebenarnya. Jadi bila kita masih lagi tidak mau menerima hakikat bahawa dunia bisnes sudah tidak sama. Dunia bisnes sudah tidak serupa, kan? Maka kita kena pantas menerima hakikat itu. Ada orang kan sampai hari ini bila dengar nak tengok FB Live, nak masuk Zoom, kan dia tak nak. Dia kata bukan dia lah, biar anak-anak lah. Nampak? Ada orang dia menolak. Sedangkan dia usahawan. Sebab apa dia kata? Alasan dia, oh aku dah tua. Aku orang lama. Ini bukan dunia aku. Maknanya dia cuba menolak hakikat. Maka dia tidak bertindak untuk belajar. Ada orang, dia terima hakikat. Ini adalah satu perubahan. Yang dia kena belajar, pantas belajar. Pantas kena lakukan perubahan. Pantas untuk belajar benda-benda yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan sosial media, berkaitan dengan benda-benda yang dia tak tahu selama ini. Dia kena cepat menguasai. Dan dia mula membina personal branding dia dalam media sosial. Saya ada kawan. Saya ada kawan, seorang kaunselor. Baik. Juga terkesan. Dia terkesan disebabkan oleh COVID. Jadi bisnes terkesan. Dia ajar orang baca Quran. Kalau dulu ramai, sekarang ni tak ramai lah yang dapat datang. Counseling. Tak ramai nak counseling. Jadi dia buat macam-macam bisnes dan sebagainya. Kemudian saya kagum dia boleh pergi ikuti kelas TikTok, belajar TikTok. Belajar TikTok. Kalau kita tengok TikTok ni kan yang dapat puluh-puluh ribu follower ni, semuanya yang jenis konten entah apa-apa, seronok-seronok kan. Tetapi dia masuk TikTok, dia buat doa, dia bagi nasihat. Dalam masa tak sampai 2 bulan di TikTok, dia dah ada lebih 50,000 follower. Bayangkan. Dan saya kata very soon dia akan dapat 100,000 follower. Seorang yang berusia dah pun 60 tahun. Tetapi dia terima hakikat, dia bertindak pantas, dia berubah, dia menguasai teknologi yang dia tidak pernah kuasai selama ni, TikTok. TikTok. Yang satu hari dulu orang kata ni kerja anak-anak buang masa, tetapi
Di situlah sekarang ni dia membina. Dan bila kita pergi, dan sekarang dia dapat bisnes melalui TikTok dia. Orang nak counselling online, orang nak belajar Quran online, orang nak bisnes dia yang online, semua benda. Kan? Tuan Haji Mokhtar namanya. Tuan Haji Mokhtar, orang Sabah. Kaunselor. Pandai dia merebut peluang. Jadi sebab itu kita kena tengok. Kita jangan kata ketepikan, oh aku tak tahu, aku tak pandai, aku tak mahir. Ya, kita kena pelbagaikan bisnes kita. Ya. Baik. Jadi sebelum kita kata aku tak boleh, sebelum kita kata aku ni tak mampu berjaya, sebelum kita kata begitu, okey. Cuba kita tengok. Tanya soalan kita. Dah habis usaha dah? Sebab sekarang bisnes lebih kepada online. Tak boleh bersemuka. Serius, tak boleh bersemuka lagi buat masa ni. Kena secara online. Jadi kalau nak secara online, apa persediaan kita? Kita ada Facebook, kita ada Insta, kita ada Twitter tak? Kita ada TikTok tak? Kita ada Telegram tak? Kita ada WhatsApp tak? Kita bina tribe tak? Ada tak kita bina tribe? Sebab sekarang ni, marketing is all about tribe marketing. Sebab itu kita tengok ramai influencer, dia buat macam-macam untuk tarik follower. Hari ni, buat macam-macam. Sama ada apa saja ruang yang dia fikir dia boleh tarik follower, dia akan buat, dia tak kisah, dia tak peduli untuk tarik follower. Kerana bila follower tak sop kepada dia, ikut kepada dia, mereka ini akan jadi tribe dia. Kelompok yang percaya kepada dia. Jadi di sinilah dia punya bisnes dia. Di sinilah dia mulakan apa yang dia nak jalankan. Dia nak berniaga, dia nak nak buat counselling, dia nak buat training, dia nak buat apa. Inilah tribe dia. Orang yang percaya kepada dia. Jadi sebab itu hari ni, okey, kita jangan tunggu lagi dah. Kita kena mula bina tribe kita. Baik, siapa yang boleh jadi tribe kita kalau kita bukan somebody? We are nobody. Mereka yang pernah berurus niaga dengan kita sebelum ini. Yang pernah jadi customer kita. Yang pernah jadi consumer kita. Yang pernah beli barang kita. Yang pernah berurusan dengan kita. Kita tengok balik database kita. Kita tengok balik kita punya contact list kita tu tadi. Kita tengok seorang demi seorang. Dan kita mula tarik mereka untuk menjadi tribe kita. Jadi untuk menarik mereka menjadi tribe kita, kita kena ada sesuatu value yang kita nak beri kepada dia. Bukan main tarik, jom jadi follower aku, jom ikut aku, jom dengar aku. Engkau nak bagi apa? Tak bagi apa-apa, jom je lah tengok aku. Tak boleh lah. Kita kena ada ilmu, kita kena ada kemahiran, kita kena ada kepakaran yang kita nak kongsikan dengan mereka. Jadi mulai hari ini, kita tengok bisnes kita, apa kebolehan kita, apa unik bisnes kita, apa kemahiran yang kita ada, apa ilmu yang kita ada, maka kita mula kongsikan, bagi value pada orang. Kan? Bagi value. Contoh macam saya sekarang ni kan. Saya tahu 25 tahun saya duk buat motivasi, saya buat motivasi untuk anak-anak dan sebagainya. Saya tahu itu unik saya. Maka saya bagi value. Apa yang contoh bagi value? Saya bagi motivasi percuma, bagi motivasi percuma. Kan? Jadi orang akan datang sebab kita bagi percuma dan memang kita nak dia datang dan memang kita betul-betul bagi percuma dan genuine bagi percuma. Kan? Bukannya kita bagi percuma atas ada hidden agenda. Tak, bagi percuma. Give value, bagi value. Jadi bila bagi value, nanti apabila kita mula nak berbisnes dan sebagainya, inilah tribe kita. Orang yang kita panggil adalah orang percaya kepada kita. Jadi give value first. Ada orang pandai make up. Mungkin ajar orang make up. Pandai mendandan. Ajar orang mendandan. Kan? Ajar mereka. Bukan ajar cara saja. Mengenal alat-alat, mengenal barang-barang, mengenal. Bagi saja. Kita pandai memasak. Kan? Kita bagi resepi secara online. Dan saya tahu ada orang sampai berjuta follower kerana berkongsi resepi secara online. Percuma dikongsikan. Bina tribe. Jadi sekarang ni marketing is about tribe marketing. Okay? Jadi siapa tribe kita? Kalau kita tidak ada tribe, maka kita di pihak yang kalah. Okay? Bina tribe. Okay? Walaupun tak besar, tetapi kena ada. Okay?
Jadi bagi apa ni value, bina kepercayaan orang dan sebagainya. Okey? Dah habis buat dah? Belum lagi. Dalam kita duduk merungut, ada tak orang berjaya dalam pandemik ni? Ada ke tidak? Ikhlas tanya, ada tak? Ada. Kalau ada, kenapa dia boleh? Di sini soalan. Why? Always ask why. Kenapa dia boleh? Apa yang dia buat yang kita tak buat? Pernah tak kita tanya dia? Pernah tak kita jumpa dia? Pernah tak kita cuba kontak dia? Kan? Pernah tak cakap pada dia, kalau kata nak kena bayar untuk menuntut ilmu pun, tak apa, saya sanggup. Asalkan ambil saya sebagai mentee, jadikan dia sebagai mentor. Kan? Jadi ini adalah waktu, seperti mana saya kata tadi, belajar, bina tribe, buat persediaan. Okay? Baik. Jadi, bila kita dalam keadaan pandemik, okay, kita kena lakukan perubahan, dan antara perkara yang kita boleh lakukan, ada beberapa perkara. Satu, kita boleh ubah jenis bisnes kita. Jangan sentimental sangat. Okay? Hari itu saya bercakap dengan Datuk Hashamuddin, bos Karang Kraf kan. Dia kata kita dalam bisnes kita tak boleh sentimental. Kalau ada waktu masa kita kena lepas, kita tahu kita perlu lepas, maka kita jangan sentimental, kita lepaskan. Kalau perlu kita sementara kita buat benda yang baru, buat benda yang baru. Dan hari ini antara bisnes yang laris adalah bisnes makan-makan, kan? Bisnes menghantar, orang tak boleh keluar. Kalau kita buat servis menghantar personal shopper, bisnes personal shopper ni baru tau, ya, personal shopper, iaitu bila dia tahu orang tak boleh keluar, okey, dia ambil list daripada orang, dia pergi tolong belikan, ambil barang, hantar ke rumah, personal shopper. Saya pernah guna khidmat personal shopper beberapa kali, kan? Saya kata okey, saya nak khidmat dia, biar dia tolong pergi, kan? Jadi ni antara perkara orang yang fikir keluar, dia ubah jenis bisnes. Kalau tidak boleh sebelum ubah jenis bisnes, cuba ubah model bisnes. Kalau dulu kita buat cara macam mana? Bersemuka. Mungkin kita dah mula buat secara, kalau dulu trading, kita buat secara affiliate, tengok. Kita bagi commission base, tengok. Kita buat ala-ala dropship, tengok. Kita pergi kepada network marketing, tengok macam mana bisnes kita. Boleh pergi ke tak boleh pergi. Okay, kita tukar, ya, model bisnes tu kita tukar. Kalau dan kita jangan kedekut untuk beri untung pada orang. Jangan kedekut. Ya, sekarang ni bukan masa untuk kita kedekut, dan jangan tamak. Ya, kita untung sikit tapi kita ambil dari segi volume. Volume yang besar tetapi untung tak besar, tetap memberikan hasil yang besar. Ambil dari segi volume. Ambil untung yang banyak tu pergi kepada siapa? Kita share dengan orang lain. Ramai orang perlukan bisnes, tak ada modal, tak ada apa, dia tak ada apa-apa. Kita berikan peluang buka peluang kepada mereka ini untuk mereka ini merebut peluang. Kan? Datang kepada kita, dia boleh tolong cerita dekat orang, kan? Bagi ramai orang di saat-saat pandemik dapat lepas makan anak beranak, cukuplah, lepas bayar bil api air cukuplah, lepas bayar bil internet cukuplah, kan? Dia bukan nak banyak pun, itu saja. Ya, sementara nak balik kepada saat yang mana bisnes seperti biasa. Jadi untuk itu kita jangan terlalu berkira-kira, share komisen yang tinggi dengan orang. Share, bagi. Jadi orang akan seronok. Kalau dia jual satu barang dapat 2-3 ringgit, katalah dia jual satu barang dapat untung ke dia 2-3 ringgit. Habis bila dia nak lepas makan seharinya? Kalau kita bagi kat dia lebih keuntungan, dia jual satu barang dapat untung 20-30 ringgit, kurang-kurang dah pun lepas dia anak beranak makan hari tu mungkin. Jadi sebab tu kita share keuntungan yang besar dengan orang lain. Kemudian kalau tidak pun, kita ubah cara kita bisnes. Ya, dari segi cara kita bisnes, kita mula ambil tadi saya sebut buat tribe marketing, ya, kita tingkatkan kualiti, kita lebihkan kuantiti, kita besarkan volume, ya, kita lebihkan murah hati, kan. Dan sebab masa ni bukan untuk kita ambil untung besar-besar. Masa pandemik, masa ni ramai orang tak ada duit, ya, kita bagi value satu hal, kita berikan untung kita, sebahagian untung kita tu biarlah balik kepada orang yang bersama dengan kita. Tak apa, untung kecil tak apa, kan? Untung sikit tak apa. Ya, ingat benda tu. Ingat kita nak orang ramai datang kepada kita. Dan
kita kena ubah size bisnes kita. Mungkin kita nak cut cost, ada department-department, ada bahagian-bahagian yang tak begitu diperlukan, perlu ditutup sementara, maka kita perlu tutup. Dan saya masih ingat sahabat saya yang mana masa mula-mula pandemik, saya dah antara yang terawal mengecilkan operasi. Sebab bila sebut saja pandemik, saya baca pandemik ni, ya, macam dulu pandemik yang lepas-lepas, malaria lah, kepialu lah, kan, semua tu ambil masa yang lama. Jadi oleh sebab tu bila disebut saja pandemik, langkah pertama saya buat sebelum apa-apa ialah saya mengecilkan operasi saya. Kan, mengecilkan operasi. Sebab apa? Sebab macam saya kata, tak nak sentimental dengan apa yang kita ada. Kan, walhal saya membina 25 tahun, kecilkan operasi. Sahabat saya tak nak. Dia kata tak apa, walau macam mana pun dia tak apa, dia akan bertahan sampai ke sudah. Setahun, tahun lepas sampai setahun, tahun ni, awal tahun baru ni, dia kata tak mampu juga, memang tak mampu. Tutup terus operasi. Kan, jadi oleh sebab itu kadang-kadang kita kena kecilkan saiz operasi kita. Okey. Okay. Bila kita tukar mindset kita, maka secara tak langsung kita akan tukar pengalaman, dan pengalaman menukar outcome kita. Okey? Sebab setiap kita kena faham, setiap orang kita ni ada akal. Akal ni untuk berfikir. Bila kita fikir, kita buat satu keputusan. Ramai orang lambat bertindak sebab apa? Sebab dia tak buat keputusan. Kan? Jadi hari ni kita kena cepat buat keputusan. Apa aku nak? Apa yang aku sanggup lakukan? Apa yang aku akan buat tanpa pandang belakang? Kita ketepikan. Ini bukan soal cakap pasal maruah, pasal malu, pasal apa. Tidak. Selagi perkara yang kita lakukan itu halal, rezekinya halal, maka jalan terus. Kan, kita buat aja. Sebab kita tahu halal. Jangan kita buat rezeki yang haram. Itu sahaja. Kan? Maka kita buat. Kan, selagi ada cara, kalau kita kena turun, kita kena kotorkan badan, kena kotorkan tangan, buat. Kan? Kalau kita kena belajar sesuatu, belajar, buat. Contoh misalnya, okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok ni saya punya presentation hari ni, kan. Tuan-tuan dan puan-puan tengok, kan, macam mana presentation saya ada kat depan, kan, presentation ada kat belakang, kan. Okey. Saya tahu benda ni, macam mana orang buat benda ni, saya tanya, engkau pakai apa? Dia pun cakap lah, dia pakai software ni, software ni, software ni. Ni, umur 57 tahun, saya tak tidur 3 hari. Buka YouTube, buka website, cari cara. 3 hari, 3 malam. Belajar. Kan? Nak buat benda-benda yang saya tak pernah buat. Belajar. Dapat. Tak habis 1 sen pun. Belajar sendiri je. Sebab itu, di mana ada kemahuan, di situ insya-Allah Allah buka jalan. Sebab tu kita kena belajar. Mula-mula belajar, jangan katalah, kan. Semua benda kita tak tahu, belajar. Kenapa kita belajar? Sebab kita nakkan sesuatu. Jadi oleh sebab itu, keputusan bila kita buat, kita kena ambil tindakan. Okay? Ambil tindakan, ubah sikap kita, dan insya-Allah, ya, kita akan dapat hasil yang lebih baik. Okey. Kita tengok 5G, kan. 5G untuk kita bangkit, apa dia? Satu, global thinking, iaitu pemikiran kita kena global. Sebab tu kita apa-apa kita tengok dekat luar apa yang orang buat. Biasanya lah, dulu-dululah, kan. Apa yang berlaku dekat luar negara, macam dekat barat, di Amerika ke apa yang ada dekat sana, 10 tahun, 20 tahun baru sampai dekat Malaysia. Biasanya begitu dulu. Tetapi sekarang dah tak seperti itu. Sebab apa? Kerana zaman globalization. Apa yang berlaku kat sana, kita boleh sedut ilmu terus sampai dekat sini. Jadi cuba global thinking, tengok dunia luar. Goodness, kita kekal akhlak kita, jujur kita, jadi orang yang dipercayai, ya. Kemudian greed ni cekal. Jangan mengalah, kan. Tidak ada putus asa kecuali sudah tidak ada nyawa. Selagi nyawa, selagi berdenyut nadi ini, selagi itu kita takkan beralah. Kalau kita tak tahu, kita akan bertanya. Kita ada masalah, kita cerita pada orang. Kita beritahu orang. Dalam ramai-ramai kita beritahu, mungkin ada orang yang boleh tolong kita.
Kan? Jadi cerita pada orang, jangan putus asa, jangan simpan sendiri. Ramai dalam musim pandemik ini berlaku depression, berlaku stres, malah ada penderaan, nikah penceraian berlaku dan juga penderaan berlaku. Lepas tu ada yang bunuh diri, kadar bunuh diri sekarang ni di kalangan orang Islam juga meningkat. Sebab apa? Sebab tak cekal, tak sabar. Okey, tak ada kekuatan dalaman. Okey, grant, beri peluang kepada diri kita, beri peluang ruang untuk kita, kan? Kita beri kuasa orang kepada orang, ya, untuk buat sesuatu kalau kita tanpa ketiadaan kita. Jadi kita kalau dulu kita takut nak beri kuasa orang, bagi kuasa ke orang-orang kita, budak-budak kita untuk buat kerja, untuk buat keputusan. Mudahkan kerja kita. Dan yang paling penting grateful lah. Ya, syukur banyak-banyak sebab kita masih lagi ada dan bernyawa dan juga selamat daripada COVID. Okay. Jadi ini saya petik sikit kata-kata Presiden US yang ke-30 ni. Dia kata apa? Tidak ada apa pun yang mampu menggantikan sikap gigih, persisten. Tidak bakat, tidak genius dan tidak juga pendidikan. Sebab apa kalau kita tengok bakat, dunia ni ramai orang bakat kan? Ada bakat ramai. Cuba kita tengok bakat orang-orang yang ada sekeliling kita. Tuan-tuan sendiri tengok bakat-bakat kita yang ada, yang kita kenal. Tapi mereka sia-siakan, tak beri hasil kepada mereka. Okey. Ramai yang genius. Tapi yang genius tak ada pencapaiannya biasa-biasa. Kita tengok dulu, kalau kawan-kawan kita dekat sekolah dapat nombor 1, nombor 1, nombor 1, nombor 2, nombor 1 dulu, tak semuanya berjaya. Dan bukan juga pendidikan. Sebab ramai juga golongan terpelajar, cerdik pandai, tapi tak boleh nak berfikir. Ya, ada orang bila kena buang kerja, tak tahu nak buat apa-apa. Nampak tak? Sebab tu dia kata sikap gigihlah yang menentukan kejayaan seseorang. Dan ingat 10% hidup ini disebabkan apa yang berlaku. Dan 90% lagi disebabkan cara kita respon terhadap apa peristiwa itu. Maknanya apa yang berlaku pada kita, ya, cara kita respon itulah yang akan menentukan siapa kita selepas ini. Insya-Allah. Jadi kesimpulannya tak payahlah ini hanya sebagai satu tu saja. Okey. Dan kalau ada di antara tuan-tuan yang nak berhubung dengan saya seterusnya, ini adalah cara nak kontak saya lah. Sosial media saya apa semua boleh pergi ke sana lah. Oh, email tu salah. Email MAP training tu saya dah tutup dah. Saya pakai gmail.com. Okey. Alright. Jadi itulah sekejap. Okey, itulah dia yang dapat saya kongsikan dalam masa yang diberikan. Saya buka kepada soalan. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Doktor atas sesi perkongsian itu tadi. So melalui sesi perkongsian tadi boleh saya simpulkan bahawa untuk kita bangkit, kekuatan utama perlu datang dari dalam diri kita sendiri dan hanya kita yang mampu tolong untuk diri kita bangkit semula. Satu perkongsian yang cukup menarik. Baik Doktor, kita ambil sedikit ruang untuk kita menjawab soalan daripada FB Live kita, boleh Doktor? Silakan. Okey, jadi soalan yang pertama nak tanya kepada DTA lah, bagaimana untuk kita adjust diri untuk menerima perubahan dalam cara yang positif setelah sekian lama kita hidup dan berniaga dengan cara yang sama. Macam dia dah lama kita hidup dengan cara yang sama, tiba-tiba datang perubahan, tiba-tiba datang benda yang kita kena ubah. So macam mana kita nak ambil secara positif? Doktor, silakan. Okey, itu namanya bagaimana, kalau saya nak rephrase balik soalan itu, ialah bagaimana kita nak keluar daripada zon selesa kita. Kita dah biasa berada dalam zon selesa, iaitu buat kerja cara yang kita biasa buat. Jadi tiba-tiba kita nak keluar dengan cara yang baru. Dan biar saya beritahu, memang nak keluar daripada zon selesa bukan sesuatu yang mudah kerana kita banyak feel, kita banyak takut. Apa ketakutan kita? Kita takut, pertama, kita takut kita tak tahu nak buat. Kita takut nanti benda tidak jadi seperti mana yang kita harapkan. Kita takut kadang-kadang tu dia memerlukan pengeluaran modal yang baru. Kita takut misalnya disebabkan kita tidak nampak untungnya nak datang. Okay, kita takut, banyak feel, dan kajian menunjukkan bahawa 90% daripada apa yang kita takutkan ini tak benar pun, tak betul pun, tak berlaku pun. Kan? Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita nak lakukan?
pertamanya sekali, setelah kita tahu apa yang kita nak, maka kita senaraikan tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan dan kita letakkan prioriti atas senarai tindakan yang mana nak buat dulu, dan kita terus melangkah. Jangan fikir banyak sebab ada orang yang bersifat perfectionist. Perfectionist ni adalah orang sebelum dia nak bermula, dia nak semua perancangannya sempurna. Sebelum dia bermula, dia nak kalau boleh tidak ada cacat celanya. Dan biar saya beritahu, setiap perkara baru yang kita nak lakukan, yang kita tak ada pengalaman tentangnya, maka kita tidak akan mampu membuat perancangan sempurna pun. Malah kalau kita dah otai sekalipun, perancangan manusia tak pernah sempurna. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Setelah kita mengatur beberapa perkara yang kita nak lakukan, kita terus melangkah dan sambil melakukannya, sambil menimba pengalaman. Setiap kegagalan, satu pengalaman. Setiap kesilapan, itu pengalaman. Ada yang tak jadi, itu pengalaman. Apa yang kalau hasil tak seperti mana yang kita harapkan, itu juga pengalaman. Tidak ada gagal, semuanya pengalaman. Dan bila kita buat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mengikut kajian yang saya lakukan, okay, dengan mereka yang bersama dengan saya, hanya perlu masa 3 tahun saja untuk kita mahir dalam apa juga bidang yang kita nak ceburi. Paling lama 3 tahun. Lepas tu kita dah cekap dah. Jadi insya-Allah jangan kita fikir banyak, atur perancangan, redah sahaja, timba pengalaman, belajar dari pengalaman insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas jawapan kepada soalan tadi. Saya ambil soalan yang kedua ya doktor, daripada Tuan Faizal Tajuddin. Soalannya berbunyi begini, doktor, bagaimana kita nak besarkan potensi yang ada dalam diri, dalam masa yang sama hilangkan kelemahan diri? Itu soalan dia. Macam mana? Sekali lagi putus. Sekali lagi okey, macam mana kita nak besarkan potensi yang ada dalam diri, dalam masa yang sama kita nak kurangkan kelemahan diri itu. Menarik tu. Macam mana kita nak besarkan potensi dalam masa yang sama kita nak lemahkan itu. Sebenar-benarnya hidup kita ni adalah apa yang kita fokus. Okey, contoh katalah saya banyak kelemahan kekurangan diri. Kelemahan diri saya banyak. Yang tahu kelemahan diri kita adalah orang yang paling rapat dengan kita. Siapa dia? Isteri, anak-anak kita. Isteri dan anak-anak akan tahu bapa dia ni, ayah dia ni apa kelemahan, apa kekurangan. Isteri tahu, anak-anak pun tahu. Tetapi orang luar tahu tak? Orang luar tak tahu. Kan? Orang luar tak tahu. Orang luar akan nampak, oh dia DTA hebat, DTA berjaya, DTA itu. Orang akan nampak hebat. Kenapa orang nampak hebat? Sebab kita tak tunjuk kelemahan kita. Bukan bermakna kelemahan tu tak ada. Kelemahan tu ada dengan kita. Tetapi apa keperluan kita nak tunjukkan kelemahan kita kepada orang? Tak ada keperluan, tak dapat manfaat, tak ada keuntungan. Jadi biarlah kelemahan itu kita simpan. Jadi oleh sebab itu, bila kita kata macam mana kita nak besarkan kepotensi dan dalam masa sama kita kurangkan kelemahan, sebenarnya tak perlu. Kita hanya fokus kepada potensi saja. Okey? Potensi saja. Cuma jangan fokus kepada kelemahan dan jangan tonjolkan kelemahan. Ada orang dia tonjol. Sifat malas dia tonjol. Sifat main-main dia tonjol. Kan? Sifat tak amanah dia tonjol. Sifat cakap bohong dia tonjol. Maka bila dia banyak benda dia tonjol pada orang, mungkin sifat, mungkin janji dia tonjol. Jadi orang nampaklah. Walhal kalau dia tak tonjolkan, dia tonjolkan yang hebat-hebat, orang nampak hebat. Jadi untuk kita berjaya, kita ni manusia. Manusia ni pasti ada kekuatan, pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan sampai kita mati. Jadi oleh sebab itu, fokus kepada kekuatan kita, tonjolkan kepada orang kekuatan kita, maka kita sorok kekurangan kelemahan kita tu tadi, okey, supaya dia tidak membawa sesuatu bencana kepada kita. InsyaAllah selamat. Okey, insyaAllah. Terima kasih doktor. Okey, so kita move kepada soalan yang ketiga. Soalan ni berbunyi macam ni doktor. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terlalu banyak perkara negatif ataupun ucapan negatif daripada family, rakan-rakan dalam usaha kita untuk cuba memperbarui sesuatu perkara? Mungkin ada bila kita nak membuat perubahan tu, menerima komen-komen, pandangan yang negatif daripada orang sekeliling kita. Bagaimana kita nak, apa yang perlu kita lakukan lah doktor? Baik. Kita tak boleh tutup mulut orang.
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sesiapa yang mengikuti perkembangan saya sejak tahun lepas sampai tahun ini di media sosial, maka tuan-tuan dan puan-puan akan heran bagaimana saya berdepan dengan manusia. Sebab muka ini dituduh macam-macam. Kalau ikut silat-silat hari bulan, tutup Facebook, tutup semua ni, muka ni dituduh macam-macam. Bermakna macam mana kita berdepan? Macam mana saya berdepan? Mari saya kongsikan. Pertamanya sekali kita kena terima hakikat kita tak boleh tutup mulut orang. Tak boleh tutup mulut siapa nak bercakap, itu mulut dia. Jangan take it personal. Don't take it personal. Dia nak cakap, dia nak apa, itu hal dia. Okey? Cuma saya teringat pesan guru saya. Guru saya pesan apa? Kalau mereka tahu apa yang engkau tahu, mereka takkan cakap apa yang mereka cakap. Saya ulang. Kalau mereka tahu apa yang engkau tahu, mereka takkan cakap apa yang dia cakap. Mereka takkan cakap apa yang dia cakap tu. Tetapi sebab dia tak tahu. Jadi, bila dia tak tahu, pertama, maafkan mereka. Yang kedua, doakan mereka. Yang ketiga, tunjukkan bahawa mereka itu tidak betul. Mereka itu tidak benar. Mereka itu salah. Mereka itu silap. Kita jalan, kita buat kerja kita, janji kita tahu apa yang kita tahu. Yang kita buat ini betul, berada atas landasan yang betul, ada hujahnya, ada faktanya, ada datanya. Kita tahu apa yang kita buat ini akan membawa kebaikan dan sebagainya. Kita yakin, kita dah istikharah, kita dah tanya orang yang lebih arif, kita tahu apa yang kita buat. Maka kita jangan pedulilah apa orang nak cakap. Kita tegak berdiri atas apa yang telah kita putuskan. Ya, saya suka ambil cerita, sedikit ceritalah. Kalau host kita bagi beberapa minit, saya nak ambil satu cerita. Sila doktor. Okey. Cerita tentang kumbang Bumble. Bumblebee. Ada seekor kumbang ni ditangkap oleh seorang profesor dan dibawa balik ke makmalnya di Amerika. Dia jumpa di hutan Afrika. Kan di Afrika dia jumpa. Kan? Maka dia bawa balik kumbang Bumble ni. Dia panggil kumbang Bumble ni. Kumbang ni sayap dia kecil tau, tapi badan dia besar. Kan? Jadi bila dia dah bawa balik ni, maka dia nak buat kajian. Kumbang ni boleh terbang ke tak boleh terbang? Maka dikumpul-kumpulkan saintis-saintis seluruh dunia, dari Jerman, dari Eropah, dari Jepun, dari India, semua datang ni, datang untuk buat kajian tentang kumbang, spesies kumbang yang luar biasa ini. Okey, soalan profesor ni mudah aja. Agak-agak kumbang ni boleh terbang tak boleh terbang. Yang Jerman duk kata, dia cakap Jerman, dia kata tak boleh, yang Cina kata tak boleh, yang India kata tak boleh, cakap India, semua kata tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tiba-tiba kumbang itu terbang. Jadi soalan dia, kenapa kumbang itu terbang? Kan? Kenapa dia terbang? Kan? Kenapa agaknya dia terbang ni? Kenapa? Jadi oleh sebab itu, tak boleh nak. Orang pun tak boleh. Kenapa dia terbang? Macam-macam lah teori kata sebab dia ada sayap lah, sebab apalah. Sebenarnya dia terbang sebab dia tak faham kata-kata manusia. Kalau kumbang ni ditakdirkan oleh Allah faham kata-kata manusia, memang tobat dia takkan terbang. Bayangkanlah, saintis pertama kata, badan dia besar, sayap dia kecil. Kalau dia gerak-gerak sayap dia, nanti sayap dia tu patah. Dia pun tengok sayap dia, sekarang patah, tak jadilah aku. Nampak? Sebab dia faham. Lepas tu dia yang kedua kata, jangan, kalau dia terbang pun dia mungkin terbang dalam sekaki je. Lepas pada tu dia jatuh, pecah berkecai, badan dia berat. Dia baru nak terbang, matilah aku. Tak jadi juga dia nak terbang. Bukan sebab dia tak ada kebolehan. Sebab dia dengar cakap manusia, yang dia faham cakap manusia, dan dia terima kefahaman itu, dan akhirnya mengekang potensi dia. Jadi potensi manusia ni sebenarnya banyak dikekang oleh belief system dia, sistem kepercayaan dia, apa yang kita percaya. Dan apa yang kita percaya banyak datang daripada mulut-mulut orang yang kita benarkan untuk masuk dalam pemikiran kita. Sebab itu saya ajar, sejak tahun 95, saya ajar kepada ramai anak didik saya satu perkataan yang kita kena pakai kalau kita nak berjaya, walaupun orang tak suka. Apa dia? So what?
Kau nak kata aku gini, so what? Kita tak katalah so what secara open kepada dia. Sebab kita nanti orang kata kita ni biadab. Tetapi dalam hati kita, so what? Kan? Kau tak tahu, kau tak ada fakta, kau tak nampak apa aku nampak, kau tak pernah nak datang dan bertanya kepada aku, tapi kau nak judge aku, so what? Jadi itulah cara kita menyelamatkan diri kita. Dan kita kena, macam saya kata tadi, buktikan kita di pihak yang benar. Jangan sebaliknya, akhirnya yang berkata-kata tu tepuk tangan sebab kan aku dah cakap, kan aku dah kata, kan aku dah beritahu. Jangan biarkan mereka bertepuk tangan. Biar kita yang akhirnya bertepuk tangan dan seronok atas kejayaan kita. Okey? InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Terima kasih juga tuan-puan semua atas soalan yang terakhir tu. Kita ada pelbagai soalan tapi maaf masa mencemburui kita pada malam ni. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Haji Tengku Asmadi atas semua jawapan kepada persoalan penonton di FB Live kita pada malam ini. Jadi tuan-puan semua, sedikit perkongsian, izinkan saya kongsikan sedikit info berkenaan dengan inisiatif Adu at Midek. Apa itu Adu at Midek? Jadi Midek melalui BLAST turut menyediakan inisiatif baru iaitu Adu at Midek. Jadi inisiatif daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Midek ini adalah untuk membantu usahawan dengan menyediakan talian khas bagi usahawan untuk hubungi dan mendapatkan bantuan. Jadi boleh juga bertanya mengenai program-program yang disediakan oleh Midek dan juga agensi-agensi di bawah Midek. Okey, jadi melalui talian ini tuan-puan semua boleh mendapatkan sokongan sosial dan juga sokongan mental. Jadi tolong simpan dan save nombor ini 1300881020. Boleh keluarkan telefon, boleh save nombor ini terus 1300881020. Sekiranya tuan-puan semua memerlukan bantuan dan memerlukan sokongan dari segi mental dan juga emosi. Okey. Jadi sedikit pesanan penaja juga tuan-puan semua, jangan lupa untuk terus mengikuti inisiatif Midek to You ini dengan melayari Facebook page Midek dan agensi-agensi setiap hari pada pukul 9 malam dan mendengarkan topik-topik yang menarik yang akan disampaikan oleh barisan speaker kita yang berpengalaman. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi, suka untuk kami paparkan dan kongsikan satu video pesanan ringkas oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah yang bertajuk Amalan untuk Satukan Hati di Tempat Kerja. Mari kita sama-sama tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dan selalu orang panggil Tok Abah. Dan hari ini Tok Abah nak cerita tentang amalan untuk satukan hati di tempat kerja. Jadi kalau ada satu hati itu, maka akan ada satu iltizam, maka Allah akan berikan bantuan dan rahmatnya. Pertama, ini dia, ramai orang terlepas pandang tau. Tok Abah buat kajian demi kajian, ramai orang terlupa bekerja dalam jabatan, dalam kilang dalam satu syarikat, tapi lupa nak doakan majikan. Terlupa, bukan tak nak, bukan tak boleh, terlupa doakan majikan, doakan bos, ya, kan kita punya superior, doakan kawan sekerja, doakan para pelanggan. Ini pun ramai terlupa ni. Ya, so satu, untuk satukan hati kita doakan orang lain, maka hati kita akan bersatu. Nombor dua, maafkan semua orang. Itu sebabnya Tok Abah selalu sebut, ya, kalau boleh untuk satukan hati tempat kerja tiap-tiap petang. Jangan tunggu besok nak raya, hari ni last day kerja, ya, 2 hari nak raya ke, nak Deepawali ke, nak Christmas ke, baru nak bermaaf-maafan sebab nak cuti panjang, ya. So maaf lah, ya, 00 maaf saya batin, mai raya sama maaf saya batin, ya. Kita bermaaf-maafan bila nak raya. Itu satu amalan yang tak betul. Malahan bukan bermaaf-maafan jangan tunggu raya pun. So why not tiap-tiap petang sebelum balik kerja kita bermaaf-maafan. Sebelum tidur, ya, kita lepas main isyak, main taubat, kita maafkan semua orang, termasuk kawan-kawan sekerja, pelanggan dan sebagainya. Maafkan semua orang setiap hari, hati kita mudah bersatu dengan yang lain di tempat kerja dan sebagainya. Nombor dua. Nombor tiga, bantu orang lain tanpa berkira. Jangan langsung tersebut, asyik aku je belanja dia, asyik aku je tolong dia, asyik aku je cover dia, asyik aku je yang support dia. Kenapa tidak aku? Sebab selalu kan tak apa sebut, Allah
akan bantu hambanya selama hambanya membantu orang lain. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. So what's the problem? Kita bantu orang, Allah hantar balik bantuan. What goes around comes around. Nombor 3, untuk satukan hati di tempat kerja, bantu orang lain tanpa fikiran. Ini bukannya mengampu ke membodik ke, tak ada. Ini tabiat kita suka bantu orang. Jangan takut, Allah akan hantar bantuan melimpah ruah. Yang ketiga, yang keempat, bahagiakan orang lain. Make other people happy, you will be happy. Kita seronok kat tempat kerja, kita bahagia, kurang stres, dan Masya Allah, terbaik. Usaha bahagiakan orang lain. Satu lagi, orang yang hebat akan bangunkan orang lain untuk jadi hebat. Kita bantu orang lain jadi hebat, kita akan jadi hebat. Jika kita bantu ramai orang untuk berjaya, insya Allah kita akan berjaya. Bangunkan dan bantu orang lain untuk berjaya. Aku tolong dia naik pangkat, aku pula ketinggalan. Tak ada. Rezeki tak pernah salah alamat. Right. So, what's the problem? So, bangunkan orang lain agar berjaya, bantu orang lain agar berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. Jangan takut. Satu lagi, yang Tok Abah selalu ajar dalam program Tok Abah ialah bagaimana nak baca orang lain dengan tepat. Jadi untuk satukan hati tempat kerja, baca orang lain. Kata guru Tok Abah lebih kurang dalam 35 tahun yang lepas. Cikgu Tok Abah kata apa? Anggap kawan kamu itu orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Tok Abah pun bertanya, saya dah kenal dia 10 tahun, takkan anggap dia macam orang baru? Hey, walaupun awak kenal dia 10 tahun, tapi awak tak tahu mood dia pagi itu. Mood dia mungkin bad mood, mungkin tak bagus, mungkin tak cukup tidur, mungkin sakit perut, sakit gigi, whatever. Jadi anggap kawan kamu itu orang baru. Bila kita jumpa orang baru, apa kita buat? Kita hormat, kita sopan santun, kita tak take for granted. Gurau pun tak gurau kasar. Orang baru, Encik, siapa nama Encik? Datang dia. Kita hormat. Anggap kawan kita yang kita kenal 10 tahun pun macam orang baru setiap kali kita jumpa, sebab kita tak tahu mood dan situasi dia pada itu. Itu yang Nabi kata, berta'aruf, bertanya khabar, check out the mood, baca situasi orang lain setiap hari sebelum kita berinteraksi. InsyaAllah akan ada penyatuan di tempat kerja. Dan of course, sentiasa bekerja dalam jamaah. Kita bekerja satu tim. Mesyuarat harian sangat baik. Tapi kita tak ada mesyuarat harian. You panggil kawan, geng-geng tu 3-4 orang tu, kita bincang. Okay, hari ni kita buat apa ni ya? Kita bincang 10 minit. Bukannya mesyuarat sampai 1 jam dengan minit mesyuarat dengan hal-hal berbangkit. Tak. Kita bincang apa? Tidak akan rugi orang bermesyuarat, takkan besar orang istiqalah. Kerjasama, mesyuarat sikit. Makan bersama. Semayang berjemaah. Wow. Main bowling bersama. So Tok Abah teringat Ratu Tenpin. drama. So main bowling bersama. Jadi kamu akan dapat penyatuan di tempat kerja insya-Allah. Dan Tok Abah selalu sebut kita kena sentiasa tasamu, bersangka baik dan berlapang dada. Tasamu, berlapang dada. Orang silap kita tegur dengan hikmah. Kita silap orang tegur jangan sentap. Sebab tidak ada orang yang maksum, tidak ada orang yang sempurna. Right? Dan setiap kali kita jumpa orang, hantar gelombang. Wahai Allah, aku sayang, aku hormat orang depan aku ni kerana Kau ya Allah. Kau jadikan dia orang yang terbaik. Apa masalah dia kau selesaikan. Kalau dia sakit, sembuhkan. Kalau dia sedih, kau happykan dia. Kalau dia ada konflik, damaikan dia. Dan sebagainya. Kita hantar gelombang positif, maka insya-Allah akan jadi hebat dari masa ke masa. Dan ingat betul, based on hadis Nabi, bukan umatku orang tua yang tak sayang orang mudanya, dan bukan umatku orang muda yang tak hormat akan orang tuanya. Jadi yang tua sayang yang muda, yang muda hormat yang tua. Wow, akan jadi satu pasukan kerja dan seronok satu hati tempat kerja, akan dapat manfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Kamsah atas pesanan yang disampaikan tadi. Sekali lagi, pihak MIDEC dan pihak NSCAN ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Haji Tengku Asmadi atas perkongsian hari ini. Terima kasih Doktor. Banyak sangat ilmu yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih Doktor kerana sudi menerima jemputan kami pada malam ini. Alhamdulillah. Okey. Jadi terima kasih juga kepada tuan-puan semua yang sentiasa ada bersama dengan kami setiap malam pukul 9. Terutamanya malam ini, Alhamdulillah ramai yang join sesi kita pada malam ini. Terima kasih yang sudi join daripada awal sehinggalah ke akhirnya. Jadi tuan-puan semua teruskan menyokong MIDEC dengan menyertai program-program yang dijalankan. Dalam masa yang sama, jangan lupa tuan-puan semua, yang ni sangat penting,
Jangan lupa untuk klik favorite di FB page InScan supaya tuan-puan semua menjadi antara yang terawal untuk melihat posting terbaru ataupun pemakluman baru mengenai program-program anjuran InScan. Yang ini penting, jangan lupa favorite. Okay? Jadi sekian saja sesi kita pada hari ini. Terima kasih tuan-puan semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi Midek to You yang akan datang. Jaga diri, take care, stay at home. Salam sayang daripada kami seluruh warga InScan dan Midek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.